Seramai 122 pelumba yang pasti akan menempatkan rakan masing-masing, khususnya pelumba-pelumba sprinter utama bagi mendapatkan ataupun memenangi peringkat ketiga ini. Namun begitu, apakah ada perubahan dari segi jersey secara keseluruhan, pastinya akan menarik untuk kita nantikan, kerana menuju 3 km terakhir segalanya berkemungkinan. Pun begitu, sebagaimana biasa, sekali lagi kedudukan di bahagian hadapan peloton silih berganti. Pelbagai ketua pasukan cuba untuk mengawalnya, termasuk beberapa pasukan dari Floyd dan juga Androni Giocattoli yang sekarang ini berada di hadapan. Empat jam lebih mereka berkayuh 2 km terakhir yang menjadi perhatian, khususnya di Putrajaya ini. Jelas menyaksikan bagaimana pada ketika ini, dengan keadaan laluan yang sedikit basah, mereka perlu lebih berhati-hati. Namun kedudukan yang menyaksikan bagaimana pasukan Floyd terus memacu di bahagian hadapan. Apakah mereka akan menggunakan sprinter utama mereka, Travis McCabe, yang sebelum ini pernah menjuarai Letu di Langkawi sebanyak 2 kali pada 2017. Jadi jelas mereka menunjukkan asakan lebih awal bagi meninggalkan beberapa pasukan, termasuk pasukan dari Bardiani yang suatu ketika berjaya berada di hadapan. Kita melihat bagaimana pasukan Floyd dengan 4 pelumba mereka terus berada di hadapan. Kejaran terus dilakukan oleh beberapa pasukan yang tidak mahu ketinggalan, termasuk pelumba dari pasukan Androni Giocattoli yang pastinya meletakkan Matteo Pellucci untuk memungut sebarang mata. Jadi jelas kita lihat bagaimana aksi pasukan Floyd yang agak berhasil. Apakah mereka mampu untuk mendapatkan dua tempat yang lebih baik apa dua pelumba mereka sekarang ini memulakan kayuhan. Sampai di belakang terdapat beberapa pelumba, termasuk pelumba dari Jepun, yang melihat di mana rakan-rakan yang lebih mereka untuk terus melakukan pecutan. Sambil Floyd terus berada di hadapan dengan 3 pelumba mereka meninggalkan Travis McCabe di bahagian hadapan. Travis McCabe di tempat kedua sekarang ini, cuba untuk berada di belakang rakan sepasukan untuk memastikan kedudukan lebih baik. Sambil itu pelumba dari Androni Giocattoli jauh berada sedikit di belakang untuk mereka merebut 2 lagi tempat. Dan jelas kita melihat bagaimana Travis McCabe yang masih lagi dilindungi sebelum beliau melakukan pecutan menuju ke 50 meter terakhir, 500 meter terakhir. Dan kali ini kita melihat bagaimana Travis McCabe terus memecut dengan meninggalkan lain pelumba, sambil kejaran cuba dilakukan oleh Matteo Pellucci di tempat yang kedua. Dan sebagaimana biasa kita melihat bagaimana Travis McCabe yang hampir pasti untuk memenangi peringkat yang ketiga ini dengan menuju ke gasan pendapat terlebih dahulu. Andrea Godini cuba mengintai peluang dan juga ruang. Begitu juga dengan pelumba dari Giant berada di belakang. Harif Saleh di tempat yang keempat kelima. Dari Travis McCabe menamatkan pelumpaan terlebih dahulu untuk kejuaraan ketiganya dalam Letu di Langkawi, khususnya pada edisi ke-24 ini. Sambil di tempat yang kedua dimiliki oleh pelumba Androni Giocattoli, iaitu Matteo Pellucci. Tempat ketiga podium terakhir dimiliki oleh Andrea Godini yang tewas sekali lagi, manakala Harif Saleh di tempat yang keempat. Jadi inilah detik keceriaan untuk pelumba Kelahiran Amerika Syarikat ini berusia 29 tahun untuk melakar kejayaan yang ketiga dalam Letu di Langkawi. Mana inilah keputusan semasa, keputusan seratamat 3 peringkat yang menyaksikan bagaimana Travis McCabe berjaya mengungguli peringkat ini bersama dengan 2 pelumba lain, termasuk Andrea Godini yang berada di tempat yang ketiga. Sambil itu penyandang jersey kuning Petronas berpindah bilik. Travis McCabe berampasnya dari Kuli untuk hari yang ketiga. Sementara itu Sofian Nabil pula menceriakan Camp Malaysia apabila berjaya merampas jersey putih terbaik Asia KBS di hari yang ketiga ini. Dan inilah keputusan. Angus Lyon dari Oliver berjaya untuk mengekalkan jersey merah genting buat hari kedua berturut-turut. Tadi pasukan Oliver Real Racing Food pasti akan cuba mempertahankannya pada peringkat keempat nanti. Travis McCabe sekali lagi unggul
apabila berjaya menyarung 2 jersey dengan jersey pecut. Raja Pecut berjaya dimiliki tamat hari yang ketiga. Dan inilah senarai pelumba-pelumba yang akan menyarung jersey pada peringkat yang keempat nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur dan merasa banggalah bahawa kita dapat berperanan untuk menjayakan program ini, dan kita dapati bahawa di Tour di Langkawi ini memang dia semakin mendapat sambutan. Pada hari semalam tu, bila kita tengok diorang pergi di KLCC tu, kita dapati bahawa yang pelumba-pelumbanya daripada all over lah, daripada Jepun lah, Australia lah, apa dengan pakaian yang berwarna-warni lah, yang mengikut color dia punya team dia, dan sambutan daripada rakyat Malaysia, warga Kuala Lumpur dan juga warga Putrajaya pun agak baik. Mungkin hari ini itu oleh kerana ianya merupakan hari kerja, mungkin tak seramai, dan cuaca pun mungkin menjadi sebagai penghalang, tetapi saya rasa cukup bernasib baiklah untuk dapat bersama dalam program ini. Kami bersyukur, alhamdulillah, kerana kali ini branding Putrajaya itu dapat bekerjasama betul-betul dengan branding Lito di Langkawi, dan cantumkan 2 branding ini merupakan satu tarikan yang amat kuat ke Malaysia. So alhamdulillah, kita tahu Putrajaya ini amat indah. Setiap tahun kita menerima lebih kurang 7 juta orang pelancong, tetapi kalau nak dimasukkan juga dengan aktiviti-aktiviti yang sukan yang kita sentiasa ada, kita tahu setiap minggu memang ada pertandingan, perlumbaan, sukan yang dari seginya orang berlari ke ataupun berbasikal, fun ride dan sebagainya. Memang kalau campur kita dapat 10 juta orang sebenarnya datang ke Putrajaya. Dan dengan branding itu jugalah, melalui Lito di Langkawi, kita berharap lebih ramai orang mengenali Malaysia dan khususnya Putrajaya. Begitulah tadi para penonton sekalian, dapat kita saksikan perjalanan untuk peringkat ketiga bagi Petronas Lito di Langkawi 2019 edisi ke-24 ini. Kemenangan besar berpihak kepada pelumba daripada Floyds, Travis McCabe, di mana bukan saja menjadi juara untuk peringkat ketiga ini, malah berjaya membolot jersey hijau dan juga jersey kuning. Nah, untuk esok jangan lupa bersama-sama kami lagi dalam LTDL Petronas Lito di Langkawi 2019. Kita akan bermula daripada Shah Alam menuju ke Genting Highlands untuk The Queen Stage. Dan bersama-sama saya Nur Alis, tingkatkan mutu sukan negara, sahut cabaran dunia, majukan sukan untuk Malaysia. Jangan lupa ikuti highlights lagi esok. Dan berikut adalah laluan peringkat keempat Queen Stage dari Shah Alam menuju ke Genting Highland kategori horse. Dan ini pula profil di mana 3 zon pecutan awal sebelum 2 pendakian yang pastinya akan menunjukkan perubahan dari segi penyandang jersey, apakah mampu dipertahankan ataupun ada perubahan. Sesungguhnya Lito di Langkawi memerlukan kerjasama dari banyak pihak. Kerjasama ini amat diperlukan bagi memastikan kelancaran bagi edisi ke-24 ini, sekaligus menjadikan Lito di Langkawi Malaysia 2019 terus dinobatkan sebagai antara penganjur terbaik pada musim 2019 ini. Ia merupakan antara pelumba jelajah Asia yang menawarkan mata yang cukup besar dalam musim 2019, dan pastinya kita mengharapkan kerjasama ini akan turut diberikan oleh peminat-peminat sukan berbasikal tanah air, akan terus menyokong pasukan negara. Akhir kata, majulah sukan untuk negara. Kita jumpa lagi peringkat keempat dalam Petronas Lito di Langkawi Malaysia 2019.